Yang tu. Dan itulah yang digunakan untuk memanaskan api neraka. Dan bayangkan kalau bara dia saja macam tu punya Allah Ta'ala jadikan, apatah lagi rantai yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada malaikat untuk nak balon orang. Dan siksa yang keduanya, tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat. Tidak ada ruang kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tak kesian dekat dia, Tuhan tak mau bantu dia, Tuhan tak bagi kepada dia ruang untuk Tuhan nak rahmat kepada dia. Yang ni yang kita tak mau. Tuan-tuan, dalam kitab Matla'al Badrain, di permukaan Matla'al Badrain tu saya pernah baca, dia ada sebut macam mana ada satu orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi rahmat. Rahmat Tuhan ni tuan-tuan kita tak tahu macam mana. Rahmat Tuhan ni kadang-kadang Tuhan bagi rahmat kepada orang yang buat salah, Tuhan boleh bagi rahmat. Itu rahmat Tuhan. Sebab masuk ke dalam syurga ni, kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata semua orang dimasukkan ke dalam syurga disebabkan rahmat Tuhan. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kamu pun sama juga ke? Nabi kata, ya, aku pun sama. Maknanya aku pun masuk dalam syurga pasal rahmat Allah Ta'ala kat aku. Allah Ta'ala kesian kat aku. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kata rahmat Tuhan ni, dia boleh masukkan orang yang buat salah ke dalam syurga, dia boleh masukkan orang yang buat baik dalam syurga. Yang tu rahmat dia punya. Dalam kitab Minat Abang tuan-tuan sekalian, ada satu orang yang dia ni duduk tunggu di pintu syurga, tapi tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Dia duduk tunggu. Jadi orang pun pakat duduk tanya dia, pasal hang duduk tunggu siapa ni? Dia kata, aku duduk tunggu. Dia kata, aku ada sikit pahala. Dia kata, pahala aku ni bila aku timbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sayangnya pahala aku ni tidak menjaminkan untuk aku masuk syurga. Dia kata, lah ni aku duk tunggu siapa-siapa yang nak pahala aku nak bagi ya. Dia jadi macam putih asa. Pasal dia dah tak boleh masuk syurga lah. Dia kata tak apa, pahala aku duk ada, aku nak bagi kat orang. Dia kata, tiba-tiba bila orang mai, ada satu orang yang dia ni pahala banyak, tapi ada sikit yang menyebabkan dia tak boleh nak masuk syurga. Dia duk pergi cari jumpa kawan ni duk tunggu ni. Dia pergi kat kawan tu, dia kata, lah ni hak sikit hang tu hang bagi mai kat aku. Dia kata, pasal hang ni dah memang tak boleh masuk syurga lah. Kawan ni pun dah putus asa, dia kata tak apa, ambillah pahala aku ni, ambillah kat hang, ambillah masuk syurga. Benda ni dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Tuhan tengok tuan-tuan sekalian, Tuhan panggil kawan hak tadi, hak pahala sikit, dia bagi kat orang tu. Tuhan kata apa kat dia? Masuklah hang ke dalam syurga. Tuhan kata, birahmati, dengan rahmat aku. Pasal apa macam tu tuan-tuan sekalian? Pasal hang waktu tertekan, hang waktu sempit, hang waktu sulit macam ni pun hang boleh tolong orang lagi. Hang tak gedekut. Pasal hang duk fikir aku pun tak ada apa dah, ambil lah gambar bang. Kata mudah-mudahan hampa boleh masuk syurga, seronok habis. Dia seronok dengan keseronokan orang, maka Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Tapi dalam bab semayang ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tidak ada pandangan rahmat kepada orang. Yang ni yang paling kita takut. Sebab dalam ni hadis Nabi dah habaq dah, hadis Nabi dah declare kepada kita, cerita kepada kita, Tuhan takkan tengok kita dengan pandangan rahmat. Macam mana sekalipun orang lain boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi kita tak boleh masuk. Wal'ayazubillah. Andainya kita meninggalkan salat tuan-tuan sekalian, wal'ayazubillah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, tidak dipilihkan akan dia, maknanya tidak dipilih untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan baginya itu seksa yang terlebih panas. Seksa ni yang terlebih pedih, yang terlebih panas kepada dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni demi hadis pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin 40 yawman lam yafuthu rak'ah wahidah kutiba lahu bara'atun minan nar wan nifaq. Ini demi satu hadis Nabi SAW nak encourage kita. Nabi nak bagi satu semangat dekat kita supaya kita jangan tinggal semayang, khususnya tuan-tuan sekalian, semayang yang perlu kita jaga semua yang 5, tapi lebih utama lagi daripada semayang subuh. Semayang subuh walaupun dengar macam 2 rakaat, tapi tak ramai orang hak boleh buat semayang subuh ni. Tak ramai orang boleh buat. Dia terlajak sikit lena atas pada pukul 12, dia payah nak lena lah, esok pagi jahanam. Walaupun subuh sekarang dah lambat tuan-tuan sekalian. Nak abang kata dia lagi lambat daripada subuh ada ni. Jaga.
Nabi kata apa? Nabi kata, dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa semayang subuh dengan berjamaah. Nabi kata macam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Semayang subuh jemaah ni tak boleh jemaah tak boleh jemaah di masjid, jemaah di rumah. Yang penting semayang berjamaah. Dalam hadis ini Nabi tak kata man shalla subha fi jama'atin, fil masjid, kan Nabi tak sebut macam tu. Nabi kata semayang berjamaah. Lambat macam mana sekalipun perosah untuk kita nak semayang berjamaah. Boleh faham tuan sekalian? Tapi jangan duk habang kat bini pula. Kita esok kalau aku mangkit pukul 8, hang mangkit pukul 6, hang jangan semayang kan tu, hang tunggu aku pukul 8. Jahanam ah. Celaka jenis lagu ni pun. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Mangkit terlambat pun usaha dulu. Tengok-tengok bini kita pun lambat dengan kita. Kita serupa rupanya. Hang pembek yang semayang, aku pembek yang semayang. Main kita semayang dua-dua. Walaupun semayang kita pun matahari duduk atas kepala dah. Buat semayang jemaah. Kan? Pasal kita nak ambil, nak meraihkan hadis Nabi ni. Nabi kata man shalla subha. Nabi kata siapa yang semayang subuh dengan secara berjamaah arba'ina yauman. Arba' 4. Kalau arba'ina makna dia jama' iaitulah 40. Arba'ina yauman 40 hari. Nabi kata tiada hilang di dalamnya satu rakaat mana lam yafuthu. Maknanya kita semayang berjamaah tu kita dengan tu imam satu kali takbir dengan dia. Bukan masbuk. Bukan rakaat yang kedua. Maknanya dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nampak? Yang ni pun nak kena habaq ya. Bagi Tok Imam angkat dulu. Lagi tuan-tuan Tok Imam angkat, tuan-tuan pun angkat bersama dengan Tok Imam. Payah ya. Dia kata pasal nak bagi selaras dengan Tok Imam. Hak ni pun nak kena habaq ya. Kan? Habis Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Dia pun duk usah Tok Imam angkat. Oh, dia pun Allah. Tok Imam Allah, dia pun Allah. Duk tengok. Wa Akbar. Cantik 40 hari dia kata aku sama dengan Tok Imam. Hang nak jadi imam. Boleh faham? Jadi bagi Tok Imam settle dulu. Lepas Tok Imam Allahu Akbar, baru gila hang pula hang Allahu Akbar. Yang tu yang dikira apa? Tidak luput takbir dia bersama dengan imam. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Di dalam satu rakaat, hadis Nabi dia bagi rongkai sikit lagi. Dia kata apa? Tak boleh angkat takbir pun. Dia kata sekurang-kurangnya rakaat tu dapat dengan imam. Maknanya rakaat nombor 1 tu dapat dengan imam. Settle. Nak dapat bila tuan-tuan sekalian? Ketika mana? Sebelum daripada i'tidal. Kita ada waktu rokok dan lagi untuk kita nak dapat Tok Imam. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nampak Tok Imam dah rokok dah, nak ligan 40 rakaat punya pasal, tuan-tuan pergi loncok motor ikut dan sampai tak bertungkat, yang tu kita tak mahu. Mai pagi esok mana kita nak tahu, tengok-tengok Allah Tok Imam nak rokok dah, dia pun turun-turun. Isu lagu mana ni pun tungkat pula, cari tak berjumpa celah tu, dia pakai loncok lagu tu ya. Loncok pas ke jalan apa semua lari mai. Dapat rakaat dengan Tok Imam tuan-tuan sekalian. Kan dapat lega apa semua, bagi-bagi salam. Sekali tengok-tengok motor dia jadi cadar dah motor dia. Orang pakai dua belah. Boleh faham lah? Jangan buat perangai huduh macam tu. Tak apalah kalau ada terlepas lah. Pasal apa? Pasal setan nanti dia akan main kacau kita. Kan? Bila tuan-tuan tengok Tok Imam budak baca, nampak nada Tok Imam budak kurang lah, nada dia turun tu, dia nak rokok lah tu, cerita dia tu. Bila nak rokok tuan-tuan pun kelang kabut. Jangan ikut perasaan tu. Pasal apa? Pasal itu adalah perasaan ajil. Ajil ni maksud dia perasaan terburu-buru yang setan duk cucuk kita. Kita duk main parking tu, setan duk cucuk dah. Dia kata hang nak tungkat apa lagi? Kita duk main ikut telinga ni. So setan tu, haji setan yang main. Dia kata hang nak tungkat apa lagi nu? Depa nak rokok dah nu, dia kata. Syagi hang tak dah nak dapat nu apa yang ustaz setan kenal saya. Dia kata apa yang Ustaz Luqman sebut semalam. Dia bang lagu tu. Kawan ni pun dengar tak ada pasal dia pakai loncok lagu motor. Jangan duk turut pelan-pelan. Tak apa, hak terlepas nak buat macam mana? Kan kita tak dapat 40, kita kira mula balik daripada 1 hari ni, so 40 kira balik. Janji jangan kita tergoda dengan syaitan yang tu ya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang dia dapat tuan-tuan sekalian ketika mana duduk 1 rakaat dengan imam ni? Kata Nabi SAW, maka disuratkan makna apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang itu, iaitulah kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Kan? Syak dia kata ramai kawan ni sampai bukan kata 40 hari, 40 tahun semayang subuh, tapi dia kata talam 2 muka, dia buh macam tu. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala dah lepas dah sifat munafik tu, cuma dia sendiri dah pergi cari yang tu ya. Dia sendiri pergi cari pasal buat apa. Tuhan dah buang dah. Kalau dia duduk fikir, aku semayang ni bukan dekat 40 hari, 40 tahun aku semayang subuh tak berhenti dengan Tok Imam ni.
Kan? Tapi pasal apa aku duk jadi talam dua muka lagi? Pasal apa? Pasal apa aku duk jadi ada lagi sifat munafik ni? Pasal apa? Dia akan fikir balik. Bila dia fikir balik, dia kata kalau betul hadis Nabi kata hilang ni, dia kata ni aku tak jadi macam ni. Kalau dia muhasabah balik, benda tu dia akan tinggalkan sifat yang tak elok dalam diri dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita baca sikit lagi. Dan dia kata apa? Dan diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang subuh padahal ia berjamaah. Padahal ni tuan-tuan, kalau bahasa kita lama, dalam keadaan. Hal tu makna ada keadaan. Kan? Barang siapa yang sembahyang subuh padahal ia berjamaah, maknanya dalam keadaan dia berjamaah, kemudian daripada duduk menyebut-nyebut zikrullah ta'ala hingga naik matahari. Yang ni sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi macam mana tuan-tuan sekalian? Sunnah Nabi ni bila habis subuh, Nabi tak kelang kabut pergi cari roti canai dan juga roti sarang tebuan apakah. Nabi tak kelang kabut macam tu. Kan, habis-habis apa semua, Nabi akan duduk, Nabi akan zikrullah sampailah matahari naik, barulah Nabi balik. Itu sifat Nabi. Tapi bagi kita hak kerja ni tuan-tuan sekalian, jangan tuan-tuan duk pegang hak tu masuk lewat pula, pergi panjat pukul 10 pula. Kan, lepas tu duk pergi marah pula majikan, duk kata ni semua Yahudi punya majikan ni. Jangan macam tu. Dia kata ni saya ni kata Islam, dia kata ni. Kan, bos kata hamai mana lambat sangat kena tarik apa, saya duduk di masjid Matang Janggui, bos tak ada. Bos tak baca hadis ke? Pergi marah bos dia pula. Jangan. Saya tak mau jadi masalah antara perbalahan tuan-tuan dengan bos tuan-tuan. Kan, maknanya apa? Kalau waktu lambat lah ni apa semua dan kita pun masuk awal apa kan, tunggu matahari nak naik dan naik lajak pergi pukul 7 lebih apa semua ni. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Hak sunnah ni kita ambil hari satu Ahad sudah. Masalah dah satu Ahad lena sampai tengah hari pasal tak kerja. Yang tu masalah pula dah. Ya Allah. Boleh? Sebab apa? Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Kana Nabi SAW kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghadata hatta tatlu'a syams. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi ini dia tidak akan meninggalkan musalla. Musalla ni makna apa? Tempat semayang. Kalau Nabi semayang subuh, dia takkan meninggalkan semayang subuh, musalla dia takkan tinggal tu hatta tatlu'a syamsu. Asy-syamsu maksudnya matahari. Sehinggalah dia nampak matahari terbit, barulah Nabi akan bangkit dan Nabi meninggalkan tempat semayang. Kan, kita hari satu Ahad buat macam tu. Tapi kita satu Ahad tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah dapat dah dengan kuliah subuh apa bagai, alhamdulillah lah. Tapi masalah duk lena pula kuliah subuh tu, yang tu pun satu masalah ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, waktu pagi tu antara satu doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Apa dia? Nabi baca Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkatilah kepada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi mereka itu. Jadi siapa yang bangkit pagi dan dia mengamalkan macam mana sunnah Nabi SAW, dia akan dapat barakah kehidupan tu, berkat daripada doa Nabi SAW. Kan Nabi baca Allahumma barik li ummati. Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkatilah kepada umat aku fi bukuriha, pada waktu subuh depa ni, waktu pagi depa ni. Kan, itu barakah tuan-tuan sekalian. Doa daripada Nabi SAW. Barang siapa yang yang buat cara macam Nabi, maka disuratkan oleh Allah Taala baginya pahala seolah-olah seperti pahala haji dan umrah yang sempurna keduanya. Yang ni hadis ni tuan-tuan, hadis dia bukan hadis sahih. Hadis ni hadis dhaif, yang mana hadis dhaif ni dia saja nak bagi kita ni semangat. Nak bagi kita semangat untuk kita melakukan amal ibadah tuan. Kalau kita baca hadis ni, tuan-tuan pergi berhujah dengan orang pula, ni tak boleh hujah ni. Dia kata hantar pasal aku tak pergi haji dengan umrah tak lah. Dia kata hantar dengar ustaz sebut malam tu. Nabi pun habaq. Kata siapa yang duduk sembahyang subuh pahala dapat seorang pergi haji dengan umrah. Dia kata aku nak pergi apa tak? Nanya kita. Kan, jadi maknanya bukan terangkat kewajipan haji tu dah, tapi yang dikatakan pahala tu, pahala tu kita akan dapat. Dan pada satu riwayat diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Cerita bab kelebihan ni banyaklah tuan-tuan sekalian. Siapa sembahyang subuh berjamaah ni kira kelebihan cukup banyak.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khams. Ni dia masuk cerita lain pula. Dia dok main hadis cerita hak lain. Sebelum dia masuk cerita hak lain, kita berhenti dulu dekat ni. Hari lain kita cerita bab ni pula. Okey? Baik, dia akan main nanti tentang semayang hak 5 waktu ni. Pasal apa kita nak kena semayang 5 waktu? Apa kelebihan kita semayang 5 waktu dan apa advantage daripada semayang yang kita buat ni tuan-tuan? Kadang-kadang ada orang semayang tapi dia pun tak tahu apa matlamat semayang. Duk semayang tunduk mangkit tuan-tuan sekalian, tak tahu benda apa. Kalau ada rezeki dia lepas daripada semayang Isya, orang buat roti sorai bagi kat dia. Yang tu dia duduk nampak. Kan kalau tak ada rezeki dia balik nyong lagu tu ya. Nak cantik lagi hujan turun pula ada main. Dia kata dah lah aku main semayang, hujan pula turun. Jelas ni yang tu yang dia Nabi kata tu. Yang Tuhan pun dia kata dah tahu kata main semayang, biarlah kena hujan ni tak basah. Nabi kata tu pula. Nampak tak? Basah terus batu ya. Bukan takat basah terus batu. Lori lalu pergi belah lopak kena lagi basah. Tuan-tuan sekalian. Ish, dia main. Dia kata aku tak habis semayang lah. Nampak tak? Maknanya apa? Matlamat dia semayang tu macam mana? Tujuan dia semayang tu macam mana? Adakah benda-benda tu yang diperlukan oleh dia? InsyaAllah kita akan cerita insyaAllah. Dalam kitab kita ni. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah